Ya, seperti mana yang diceritakan tadi, hukum dalam Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan telah pun meletakkan untuk pengambilan vaksin COVID-19 sebagai harus, dan ini telah pun diputuskan oleh Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam dalam kes COVID ini. Dan untuk kita bercerita lebih lanjut, Syu, kita terus saja bersama dengan Sahibus Samaha Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ismail dan Syuhada. Selamat pagi. Okey, Tuan Haji, kalau boleh perincikan, kita dah kongsikan sebenarnya bahawa pengambilan vaksin ini adalah harus, tapi bagaimana sebenarnya perkara-perkara yang selama ini diteliti untuk mengeluarkan fatwa ini dan mengatakan bahawa pengambilan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Malaysia adalah harus? Baik, pertama sekali kalau kita lihat Muzakarah Kebangsaan Hal Ehwal Islam berkaitan COVID-19 ini telah pun membuat keputusan bahawa penggunaan vaksin adalah harus dan wajib kepada bagi mereka yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Misalnya disebutkan tadi di peringkat awal ini vaksin kepada golongan frontliners, kemudian kepada mereka yang mengidap penyakit-penyakit berjangkit yang risiko tinggi, diikuti dengan golongan dewasa dan seterusnya. Jadi ini juga selaras dengan keputusan fatwa kebangsaan ini, juga selaras dengan keputusan Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Kita di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan juga telah mengambil keputusan yang sama pada beberapa minggu yang lalu bahawa penggunaan vaksin adalah sebagai suatu usaha, suatu ikhtiar untuk mengelakkan daripada penularan penyakit berlaku, maka hukumnya adalah harus dan ia wajib kepada mereka yang telah pun ditetapkan. Jadi sebelum daripada kita membuat sesuatu fatwa, sudah pastilah kita mengadakan perbincangan, kita dibentangkan maklumat-maklumat semasa yang berkaitan perkara teknikal daripada pakar-pakar daripada di antaranya Kementerian Kesihatan. Mereka membentangkan kepada kita situasi semasa COVID-19, bagaimana jangkitan boleh berlaku, kemudian bagaimana statistik kematian, kes-kes baru dan seumpamanya, dan bagaimana cara-cara bagi mengelakkan daripada dia berjangkit dan seterusnya. Jadi akhirnya setelah pembentangan ini dibuat, kami khususnya para mufti di seluruh Malaysia dalam MKI ini, juga fatwa di pihak di peringkat negeri telah pun mengambil keputusan yang saya yakin semuanya sama, seia dan sekata, senada, seirama bahawa penggunaan vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah suatu yang harus, dan ia juga merujuk kepada fatwa yang telah pun dikeluarkan oleh badan-badan fatwa autoriti di seluruh dunia, sama ada di Mesir, sama ada di Arab Saudi, sama ada di Amerika, dan juga pandangan daripada tokoh-tokoh ulama fiqh kontemporari, antaranya Syekh Wahbah Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qardawi dan seumpamanya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya mempunyai suatu pengiktirafan kepada apa yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai golongan pakar ini, sama ada pakar agama ataupun pakar kesihatan di dalam saat yang genting seumpama ini. Mereka inilah yang berusaha, berikhtiar untuk mengeluarkan sesuatu ketetapan hukum dan sebagainya. Maka sebagai rakyat biasa, hendaklah kita mematuhi, menghormati institusi fatwa dan kefatwaan ini. Mudah-mudahan ia membawa kepada suatu yang kebaikan kepada kita rakyat Malaysia khususnya. Ya, Tuan Haji, dalam proses untuk kita menghuraikan prinsip hukum, khususnya dalam penilaian kepada fiqh Islami, ini perkara yang cukup penting untuk kita menilai tentang kaedah-kaedah penyucian bahan dalam vaksin COVID-19. Dan sudah pasti keputusan ataupun the rule deduction untuk sampai kepada keputusan harus dan juga wajib itu perlu mendapat persefahaman ataupun ijma' bagi mereka yang menafsirkan keputusan itu sendiri. Jadi apakah kita penilaian di sebalik penyuraian ataupun penghuraian hukum fiqh Islami yang telah pun ditetapkan? Baik, perkara yang pertama dalam sebagai asas pertimbangan sesuatu hukum dikeluarkan oleh pihak fatwa. Pertama, kita melihat kepada maqasid yang sangat diberikan penekanan dalam Islam, iaitu prinsip penjagaan nyawa, hifzun nafs. Kita disyariatkan untuk menjaga dan memelihara nyawa dengan usaha, dengan makan, minum, memberikan hukuman kepada perbuatan yang menyebabkan nyawa berada dalam kebinasaan.
Jadi apabila dilihat senario masa kini di mana penularan virus COVID-19 ini berlaku begitu pantas sehingga mengakibatkan kematian yang cukup banyak. Malah penggunaan vaksin ini juga adalah satu keperluan, suatu yang wajib bagi melindungi diri dan nyawa daripada perkara berkenaan. Yang keduanya, kalau kita lihat, kita juga merujuk kepada apa yang disebut sebagai kaedah fiqh yang berkaitan dengan prinsip pencegahan penyakit. Pertama sekali, prinsip la darara wala dirar, yang bermaksud tidak boleh mendatangkan kemudaratan serta tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Jadi melalui kaedah ini dapat dipahami bahawa sekiranya meninggalkan suntikan vaksin ini akan mendatangkan mudarat kepada diri kita, maka perbuatan meninggalkan pengambilan vaksin ini dianggap suatu kesalahan yang dinafikan di sisi syarak, iaitu memberikan mudarat kepada keburukan ataupun kerosakan kepada seseorang manusia. Yang keduanya, prinsip yang disebut sebagai ad-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah disingkirkan, hendaklah dibuang. Sesuatu kemudaratan itu dihilangkan ataupun disingkirkan melalui pelbagai cara, antaranya dengan mengambil langkah berjaga-jaga, precaution terhadap sesuatu bahaya yang bakal menimpa. Justru pengambilan vaksin ini turut termasuk dalam cara menyingkirkan kemudaratan kepada seseorang, maka vaksin ini turut bertepatan dengan kaedah fiqh di atas. Dan yang ketiganya, kalau kita lihat dari segi kaedah fiqh ini juga, satu kaedah yang menyebut bahawa apabila bertembung dua keburukan, dua kerosakan, maka kita lakukan ataupun kita terima mafsadah yang lebih ringan, kesannya. Sebab itu kalau kita lihat memang ada berlaku mungkin kesan sampingan dan sebagainya, tapi perkara itu mungkin ada dalam saiz yang kecil, maka dengan sebab itu pengambilannya lebih diutamakan. Yang keduanya, kalau kita lihat selain daripada menjaga prinsip menjaga nyawa, hifzun nafs, yang keduanya prinsip mematuhi arahan ulil amri ataupun pemerintah, yang mana ia merupakan satu kewajipan kepada umat Islam. Jadi langkah kerajaan mendapatkan bekalan vaksin bagi rakyat merupakan satu usaha yang sangat baik murni bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini yang dilihat semakin membimbangkan. Maka dengan sebab itu mentaati pemerintah ini suatu perkara yang amat dituntut oleh syarak itu sendiri. Malah kalau kita lihat berselaras dengan apa yang disebut dalam satu lagi kaedah fiqh yang lain, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Urus tadbir pemerintah ataupun kerajaan ke atas rakyatnya adalah bergantung terikat dengan sesuatu kebaikan, maslahah. Kita disampaikan kepada kita bahawa COVID ini akan berpanjangan, mungkin ambil masa yang panjang. Maka dengan pengambilan vaksin ini akan dapat meningkatkan daya tahan dalaman badan kita, sistem imunisasi dan sebagainya, yang akan dapat mengelakkan daripada penularan jangkitan COVID-19 ini berpanjangan. InsyaAllah. Kalau tuan boleh kongsikan bagaimana dalam konteks antarabangsa ketentuan penggunaan vaksin oleh negara-negara Islam dan juga bagaimana institusi fatwa dunia dalam hal ini? Baik, kalau kita lihat bahawa selain daripada keputusan kita di peringkat MKI dan juga di peringkat jawatankuasa fatwa negeri-negeri, ada orang mempertikaikan ini dia kata agenda Dajjal, ini teori konspirasi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di seluruh dunia umat Islam, seluruh badan otoriti di negara berkenaan telah mengambil pandangan yang serupa. Misalnya di Universiti Al-Azhar Mesir, kalau kita lihat mereka memberikan pandangan Dr. Ahmad Thaib yang selaku Syekhul Azhar, antaranya menyatakan bahawa pendapat dan fatwa oleh institusi fiqh moden telah mengemukakan pandangan berkenaan dengan keharusan memanfaatkan sebarang bentuk yang terkait dengan sel manusia jika sekiranya penggunaan vaksin ini boleh menghilangkan wabak corona COVID-19 ini atau menjadi ubatan dengan apa yang telah dilakukan oleh pakar-pakar perubatan dalam kajian mereka, maka di sana hukumnya adalah suatu yang harus.
Yang keduanya, kalau kita lihat Majlis Fatwa Kerajaan Emirat Arab Bersatu UAE, kami memberi fatwa kepada umat Islam akan keharusan penggunaan vaksin COVID-19 dan kami menyeru mereka bekerjasama dengan kerajaan dalam menjayakan pelaksanaan suntikan vaksin dan menghormati segala langkah memelihara dan menjaga khususnya berkaitan kesihatan berkenaan. Malah kalau kita lihat muzakarah fatwa Majma' Fuqaha Asy-Syariah di Amerika Syarikat juga menyebut suatu fakta yang amat menarik dengan menyatakan bahawa isu suntikan COVID-19 ini telah mendapat pandangan daripada doktor-doktor Muslim yang sikap yang terpilih bahawa suntikan tersebut telah melalui dan diterima oleh badan perubatan yang membuat uji kaji melebihi 40,000 nyawa, sedangkan tiada gejala dalam tempoh 2 bulan. Ini lebih daripada memadai bilangan untuk ujian berdasarkan kajian yang terdahulu. Justru pengambilan vaksin ini adalah suatu yang harus, manakala kepada mereka yang terlibat secara langsung, hukumnya adalah wajib berdasarkan prinsip pemeliharaan maslahat umum. Dan kalau kita lihat beberapa ulama terkenal, di antaranya apa yang disebutkan sebagai Syekh Muhammad Az-Zuhaili daripada Majma' Fuqaha Asy-Syariah di Amerika Syarikat, mengulas isu ini, menyebutkan bahawa dakwaan terdapatnya sel babi dalam vaksin dan juga dakwaan vaksin mengandungi sel janin yang gugur. Beliau berkata vaksin Pfizer dan Moderna yang mana keduanya ini terdapat di pasaran dalam masa terdekat ini sama sekali tidak menggunakan unsur-unsur ini dan tidak terdapat pada keduanya sesuatu yang mendatangkan syak akan kehalalan keduanya daripada sudut ini. Jadi sebab itu fatwa kebangsaan dan negeri-negeri juga sebelum daripada mengeluarkan hukum harus dan wajib tersebut, mereka melihat dari segi kandungan sesuatu vaksin berkenaan dan kita dah pastikan berdasarkan maklumat daripada Kementerian Sains dan Kementerian Sains Musti dan juga KKM bahawa kandungannya bebas daripada sumber haiwan. Jadi umat Islam tidak ada masalah untuk mereka mengambil vaksin berkenaan. Ya, Tuan Haji, ada juga beberapa golongan yang berbeza pandangan tentang isu pemberian vaksin ini. Malah yang ada tidak bersetuju dengan pemberian vaksin ini menggunakan rasional bahawa saja keadaan yang kita alami sekarang ini bukanlah darurat kesihatan, maka tiada keperluan untuk memberikan vaksin. Maka dalam kita memperbetulkan dan juga memperjelaskan tentang suatu corak pemikiran seperti ini, apakah antara hujah-hujah yang boleh digambarkan atau hujah-hujah yang boleh ditegakkan supaya kita memberikan gambaran menyeluruh tentang keperluan buat ketika ini, Tuan Haji? Baik, pertama sekali kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan suatu guideline, garis panduan yang amat menarik, iaitu apabila kita inginkan sesuatu kepastian, keyakinan dalam apa sahaja isu yang berkaitan, pertama sekali tanyalah, rujuk, refer kepada mereka yang ahli ataupun pakar dalam sesuatu bidang berkenaan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada golongan yang ahli dalam sesuatu bidang sekiranya kamu tidak mengetahui. So dalam keadaan COVID-19 yang berlaku pada hari ini, bidangnya, pakarnya, khabirnya ialah mereka yang terdiri daripada pakar kesihatan, pakar vaksin, Kementerian Kesihatan, dan dari segi agama pula daripada kalangan para mufti yang telah pun memerah seluruh pemikiran mereka untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Jadi berdasarkan kepada perkara ini, hormatilah institusi yang ada pada hari ini, khususnya institusi fatwa yang bertugas untuk memberikan pencerahan, penjelasan berkaitan sesuatu hukum syarak kepada masyarakat, dan kita menghargai usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak berkepakaran seperti mana KKM dan sebagainya. Jadi timbul isu sekarang ni, mereka yang golongan anti vaksin ini, mereka sebenarnya tidak ada apa yang disebut sebagai bukti yang jelas. Mereka berdasarkan semata-mata teori konspirasi, dalam vaksin ini ada microchip dan sebagainya, sedangkan tidak melalui satu kajian yang saintifik ataupun empirical. Maka dengan sebab itu kita ingin menyeru kepada umat Islam
terimalah pandangan golongan yang berautoriti ini, dan dalam masa yang sama kalangan para mufti, dan bukannya mufti maya yang ada di dalam media-media sosial dan sebagainya memberikan pandangan hujah berlawanan tanpa memberikan apa-apa solusi yang berkaitan. Satu. Yang keduanya, menjadi suatu kewajipan kepada kita umat Islam, ya, apabila ditimpa sesuatu musibah ujian daripada Allah, pertama sekali kita redha, ya, dengan apa yang berlaku daripada Allah Ta'ala. Ini akidah kita. Yang keduanya, Allah Ta'ala juga meminta supaya kita berusaha dan kita berikhtiar, ya, untuk mengelakkan daripada penyakit ini berpanjangan. Pertama sekali, sudah pastilah Allah Ta'ala minta supaya kita berdoa. Antaranya kita diminta setiap hari kalau dapat berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Pertama, berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan terelak daripada jangkitan ini pada diri kita, keluarga kita, masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, dengan kita mencegah sesuatu penyakit berkenaan. Jadi Islam menitik beratkan soal pencegahan penyakit sebelum ia menimpa. Kita dah tahu berlaku di tempat-tempat lain, negara lain, malah di negara kita dengan jangkitan yang cukup tinggi, semakin merebak dan sebagainya. Maka bagaimana kita nak mencegah sesuatu penularan penyakit itu berlaku? Antaranya melalui penggunaan vaksin berkenaan. Dan yang terakhirnya, setelah berusaha, setelah mencegah, maka di sana kita hendaklah merawat apabila ditimpa dengan penyakit berkenaan. Maka COVID-19 ini dan kemudiannya ada vaksin, ini sebahagian daripada rawatan kepada golongan yang berisiko ataupun kita untuk mengelakkan daripada jangkitan ini berlaku. Dan akhirnya setelah berusaha dan berikhtiar, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kemudian kamu telah membulatkan tekad, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Dengan ikhtiar, doa dan juga tawakal, insyaAllah kita sama-sama mendepani dan juga berdoa supaya negara kita bebas daripada pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada Sahibul Samaha Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey.